Okay, ayat hari ini saya nak kongsikan pada ayat yang ke-79. Allah Akbar. Wa minal laili fatahajjad bihi. Huruf da ini di antara huruf yang mana huruf da ini ada sifat apa? Ada sifat qalqalah. Ketika mana dia ada sifat qalqalah ni? Ketika dia mati. Kalaulah dia tak mati, dia tak ada sifat qalqalah. Contoh kita baca mahmuda, kita tak baca mahmuda. Tak baca. Sebab itulah kita tak boleh sebut huruf ta sebagai huruf qalqalah, tetapi huruf yang bersifat qalqalah ketika huruf ini mati sahaja. Boleh? Maka apabila huruf ta ini mati, dia sambung. Sambung terus seperti kita baca sambung walaupun dia duduk belakang. Kalau ikutkan dia di belakang. Di belakang. Fatahajjad. Fatahajjad bihi. Okey, fatahajjad ni kalau ikutkan pada perkataan fatahajjad. Fatahajjad. Okey, beza dia kalau ikutkan dia duduk belakang. So dia adalah qalqalah, keadaan qalqalah dia qalqalah kubra. Tetapi apabila kita sambung, apabila kita baca sambung, dia akan baca sambung, dia dah boleh berubah jadi qalqalah sughra. Ada beza ke Ustaz? Qalqalah, sifat huruf dari qalqalah sughra dan kubra ada beza. Apa beza dia? Beza dia apabila anda baca wa minal lail, kalau anda berhenti dia akan jadi qalqalah kubra. Jadi bunyi dia kuat sikit. Wa minal laili fatahajjad. Jada. Tetapi kalau kita baca sambung wa minal laili fatahajjad bihi jada bihi. Dia baca rendah sikit. Sebutannya qalqalah lantunan dia tu tak kuat sikit daripada qalqalah kubra. Qalqalah kubra kalau kita berhenti wa minal laili fatahajjad bihi. Boleh? Tapi kalau kita baca sambung dia akan jadi qalqalah sughra. Wa minal laili fatahajjad bihi. Boleh? Ada nampak perbezaan dia? Ada nampak perbezaan dia kan? Kalau dia baca berhenti dia jadi qalqalah kubra. Tapi kalau kita baca sambung dia akan jadi qalqalah sughra. Itulah perbezaan qalqalah. Keadaan qalqalah itu, yang mana keadaan qalqalah apabila kita sebut keadaan qalqalah. Sebelum kita sebut tentang keadaan qalqalah, saya nak refresh balik. Okey, bila kita sebut huruf yang bersifat qalqalah hanya ada berapa? 5 huruf saja. Ada berapa? Ada 5 huruf. Ba, jim, da, qa, ta. Okey, ada 5 huruf yang bersifat, yang mana huruf ini apabila dia mati, dia kena ada sifat qalqalah. Huruf ini mati maka ada sifat qalqalah. Jadi 5 huruf ini yang perlu anda faham cara kita nak sebut, dia lebih kepada baris atas, lebih kepada baris atas. Okey. Kita kena sebut baris atas dulu. Okay. Kalau kita sebut ba, ja, da, qa, ta. Jadi apabila kita nak sebut, kita sebut ba. Jadi sebutan qalqalah ini yang paling rajah, yang lebih diutamakan adalah kita menyebut ba. Kalau bagi bawah bi, kita abi. Atau bagi depan bu, abu. Tak, kita sebutkan baris atas. Huruf jim pula kita nak sebut qalqalah, sifat qalqalah ni dia kena sebut apa dulu? Dia kena sebut baris atas dulu. Ja, aja. Okey. Kalau baris bawah ji, aji. Kalau baris depan ju, aju. Dia tak nak baris bawah, baris depan, dia nak baris atas. Aja. Boleh. Huruf dam
pun sama juga. Da, ada, di, adik, du, adu. Dia tak, dia nak kena baris atas. Ada. Qaf pula. Qaf, aqa, qi, aki, ku, aku. Dia tak, dia nak bukan baris bawah dan baris depan. Cara nak sebut qalqalahnya adalah baris atas. Aqa. Okey. So huruf ta pula. Ta. Okey, kemudian kita sebut aqa. Kalau baris bawah ti, ati. Kalau baris depan tu, aku. Kita nak baris atas. Cara nak sebut qalqalah baris atas. Aqa. Jadi kita sebut ada, aja, ada, aqa, aqa. Boleh? Ini adalah sebutan bagi qalqalah kita yang paling arjah, yang paling rajihnya adalah pendapat sebutan dia lebih ke baris atas. Dia ada 3 pendapat nak sebut qalqalah, tapi saya sebut satu je yang paling rajih. Yang paling rajih iaitu kita kena sebut dengan baris atas. Sebutannya lebih kepada baris atas. Ini cara nak sebut. Kemudian, apabila kita bercakap tentang sifat qalqalah, kita nak tahu keadaan dia. Kenapa perlu tahu keadaan dia? Apabila kita tahu keadaan dia, maka kekuatan bunyi itulah yang menentukan keadaan dia. Keadaan dia itulah yang menentukan keadaan bunyinya. Keadaan tu maksud tempat di mana dia itulah yang menentukan kuat sikit ke ataupun lembut sikit ke sebutannya. Bergantung kepada keadaan tempat qalqalah itu. Jadi anda faham, yang pertama anda dah kenal huruf ni. Yang pertama anda kenal huruf yang bersifat qalqalah iaitu 5. Dan huruf ini adalah baju dan qata. Kemudian cara nak sebutnya adalah dengan anda sebut dengan baris atas dahulu, kemudian anda matikan dan sebut dengan sebutan baris atas. Boleh jelas? Sekarang kita nak tahu keadaan dia. Kita nak tahu apa? Keadaan dia. Bila kita sebut keadaan dia, kita kena faham syarat dia adalah dia kena mati. Okey, syarat dia adalah dia kena mati. Apabila dia kena mati, anda kena faham sama ada mati itu memang huruf itu mati atau mati sebab berhenti. Mati sebab berhenti. Apabila kita sebut tentang mati sebab berhenti, maka yang ni berpecah kepada 2. Sama ada sabdu ataupun tak ada sabdu, tak ada ataupun ada sabdu. Okey. Boleh, ini keadaan dia. Disebut apa? Apabila kita sebut mati, mati ni huruf itu sama ada memang mati, maka memang huruf itu mati kita sebut sebagai, dan dia duduk tengah-tengah ataupun dia sambung macam tadi. Duduk tengah-tengah ni contoh dia macam ni. Hablum. Yang ni duduk tengah-tengah. Boleh. Tapi kalau macam fatahajjat bihi tu duduk tengah ke, duduk belakang ke apa? Bihi. Okay. Fatahajjat bihi. Fatahajjat bihi dia duduk belakang. Tapi apabila kita sambung, dia jadi sughra balik. Sebab dia seolah-olah satu perkataan terus. Seolah-olah. Tapi dia bukan perkataan lain. Jadi dia jadi sughra. Boleh faham? Okey. So, kalaulah dia berhenti, kalau dia tak ada sabdu, kita sebut contoh dia. Kasab. Okey. Atau ada sabdu, contohnya watab. Jadi, yang ni kalau tak ada sabdu, kita sebut sebagai kubra. Kalau ada sabdu, kita sebut sebagai akbar. Jadi, qalqalah, keadaan qalqalah ni, okey, keadaan qalqalah tadi, dia ada 3 keadaan. Keadaan tempat dia. Kalau dia duduk tengah-tengah, contoh hablum ni, duduk tengah-tengah dalam surah Al-Masad. Hablum, hablum, okey. Kalau kita baca sambung,
fatahajjad bihi nafilatan laka asa. Saya cuba cari yang huruf ba kita baca sambung. Apa contohnya? Nu'adzib ta'ifatun. Nu'adzib ta'ifah. Apa salah? Apa? Nu'adzib ta. Huruf ba ni mati. Okey, huruf ba ni mati di belakang, tapi apabila kita sambung dia jadi apa? Okey, tengok beza dia. Saya nak bagi contoh huruf ba, semua huruf ba. Saya bagi contoh semua huruf ba. Okey. So habalum habal. Okey, kalau kita berhenti, dia jadi qalqalah kubra sebab dia tak ada satu. Nu'adzib. Kuat sikit. Tapi kalau kita baca sambung, nu'adzib ta, nu'adzib ta, nu'adzib ta. Dia lembut sikit. Mana dia kurang daripada kalau kita baca sambung dia kurang dia daripada kubra. Mana dia sughra. Dia kecil sikit. Pantulan ataupun lantunan dia tu kurang sikit. Okey. Kasab. Kalau yang akbar kita panggil sebagai dia watab. Tabbat yada abi lahabin watab. Kalau tak ada sabdu dia macam watab. Kalau ada sabdu watab. Faham? Sebabnya dia apa? Dia adalah qalqalah akbar. Dan apabila kita sebut qalqalah akbar, dia kena ada sifat an-nabr. Kemudian cara sebut dia, cara sebutan dia ada 3 pendapat. Tetapi pendapat yang paling rajih, pendapat yang sebutan dia baris ke atas. Okay. Yang ketiga, kita kena tahu keadaan dia. Kenapa kena tahu keadaan dia? Daripada keadaan inilah kita nak menentukan sebutan kita kuat ataupun kurang kuat. Yang ni kita nak tahu sebutan dia ni baris apa. Yang ni kita dah tahu baris atas. Sekarang ni keadaan dia kita nak tahu sebab kita nak bezakan cara sebutnya. Apabila dia qalqalah sughra, lain sebutannya. Kalau qalqalah kubra, lain sebutannya. Kalau qalqalah akbar, lain sebutannya. Boleh ke boleh? Okey, alhamdulillah settle. Cerita tentang sifat huruf yang bersifat qalqalah. Habis semua demam saya. Okey, so alhamdulillah. Dia seronok kalau cerita tentang ilmu tajwid ataupun seronok cerita tentang Quran ni, saya rasa seronok sangat-sangat. Okey, seronok-ronok jadi beronok-ronok. Banyak ronok dekat sini. Okey, alhamdulillah. Wa man yahdillahu fahuwal muhtad. Wa man tengok muhtad. Al-muhtad ni dia ada baris bawah. Tapi kalau kita baca sama dia tak ada apa-apa. Tapi kalau kita berhenti, maka jadilah qalqalah kubra. Wa man yudlilillahu falan tajida lahum awliya'a min dunihi wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim 'umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dah habis. Semoga Quran menjadi syifa jadi syifa kepada kita insya-Allah, wa rahmah, dan juga menjadi rahmat kepada kita. Okey, itu saja. Semoga apa yang saya kongsikan ta'allam wa'allam, anda belajar dan juga dapat mengajarkan, iaitu anda sampaikan balighu anni walau ayah, sampaikan apa yang anda faham kepada orang lain walaupun satu perkara yang anda faham, supaya apa yang anda faham anda dapat mantapkan kefahaman anda dengan anda bercerita ataupun anda berkongsi dengan orang lain. Okey, insya-Allah. Sifat dia adalah satu tolak satu jadi dua. Maksudnya apa? Kita ada satu, kita bagi ilmu kita satu kepada orang. Okey.
So, dia jadi berapa? Dia nak tambah ilmu. Tapi kita jadi berapa? Jadi 2. Sebab apa jadi 2? Kefahaman kita semakin bertambah. Itulah di antara sebab kenapa kita nak duduk dalam circle. Duduk dalam circle, jadi apabila duduk dalam circle, orang akan berkongsi. Macam saya kongsikan dengan anda. Formula yang saya kongsikan adalah formula yang saya dapat. Okay. Formula tentang macam mana nak ingat nombor Allahumma salli ala Muhammad. Macam mana nak ingat nombor kod dia. Okay. So, saya ingat nombor kod yang ni saya buat. Okay, surah Yusuf adalah 12, 11, 11. Jadi 12 tolak 11 jadi sama dengan 1. Jadi surah Yusuf adalah surah yang ke-12 mempunyai 111 ayat. Kemudian Kak Ijah datangkan saya surah Isra. Tu maksudnya Kak Ijah berkongsi ilmu yang dia faham. So saya berkongsi, dia berkongsi dengan saya dan saya berkongsi dengan dia balik. Dia bertambah. So saya buat formula, keluarlah formula. Formula macam mana? Okey, juzuk ini adalah surah Al-Isra juzuk yang ke-15. Ambil 5 ni, letak 5. 12 tambah 5 jadi 17. Satu ni kekal lah. Okey, jadi surah Al-Isra adalah surah yang ke-17 mempunyai 111 ayat. Jadi saya berkongsi dengan anda dan anda berkongsi dengan orang lain lagi. Jadi bertambah. Ilmu dia akan bertambah kefahamannya apabila kita berkongsi. Itulah adalah konsep ilmu. Jadi macam mana anda nak rasa duduk dalam circle ITQK ataupun USC Ulama Abad Circle dengan cara anda boleh WhatsApp ke ataupun tekan link dekat bawah ni, ataupun tak faham boleh WhatsApp terus. Kira tak perlu baca ke apa. Ustaz, saya nak masuk. So buat tindakan sekarang. Daftar sekarang, masukkan yuran sekarang. So kita bagi komitmen 100% dan lebih lagi anda bagi komitmen dengan cara macam tu. Dan anda, saya tak nak orang kata anda sekadar bayar yuran kemudian anda tak komit. Itu saya rugilah. Kita nak apabila bermulanya anda komit dengan cara anda bayar yuran, kami di Al-Mukhlisin lagi komit. Ini yang kita buat ni. Kita tambah lagi kelas. Allahu Akbar, nak cerita tentang kelas. Macam yang anda fahamlah. Tak sempat nak rehat. Rehat bila malam. Malam tu je saya rehat. Yang lain kita nak buat benda lain lagi. Untuk memberi manfaat kepada anda. So boleh tekan link dekat bawah ini ataupun anda WhatsApp tu ke 019 480 9293. Okey. Itu saja perkongsian saya, semoga bermanfaat. I love team Al-Mukhlis, saya berkongsi hingga ke akhir hayat. Sekiranya ada pahala daripada majlis ilmu cerita Quran, kami serahkan kepada kedua ibu bapa kami supaya mereka tenang di dunia ini, tenang di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kata Al-Mukhlisin, tajuk kita nak baca Quran bertajuk kita jaga makhluk sifat dari kewakalan. Tidak, lifestyle kita nak baca Quran bertajuk kehidupan, juga kehidupan bertajuk, iaitu kehidupan bersistem. Apa kita buat apa yang Allah SWT suruh, kita tinggal apa yang Allah SWT. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.